Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita. InsyaAllah malam ni kuliah kita kuliah hadis 40 insyaAllah karangan Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 76. Kita masih lagi membahaskan hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril yang menceritakan tentang iman, Islam dan ihsan dan hari kiamat. So, muka surat 76 yang bawah tu, pertama syahadah. Ini pembahasan tentang rukun Islam. Syahadah adalah satu-satunya pengucapan lidah yang melahirkan pengakuan hati dan keinginan jiwa terhadap ketuhanan dan keesaan Allah serta kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan yang akhir membawa rahmat ke seluruh alam. Syahadah mengandungi tauhid, iaitu pengakuan bahawa Allah itu satu pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Inilah yang dinamakan syahadah tauhid, yang mengakui keesaannya yang tersebut secara mutlak serta kekuasaannya atas keseluruhan alam. Seluruh alam telah diciptakannya, segala hukum telah diaturkannya, segala kemudahan hidup telah disediakannya. Sebab itu manusia mestilah tunduk dan menyembahnya serta memohon dan meminta pertolongannya secara langsung tanpa menggunakan sebarang perantaraan dari keramat wali-wali atau dari kubur orang yang mati. Inilah tauhid dasar pertama bagi Islam. Dan inilah pula asas dakwah atau seruan para rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidak kami utuskan sebelum engkau dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah kamu akan aku. Surah Anbiya ayat 35. Setelah mengakui bahawa Tuhan itu ialah Allah yang wajib disembah, maka wajib diakui pula bahawa Muhammad itu rasulnya yang mendapat wahyu dari ajarannya. Firmannya, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a allazi lahul mulkus samawati wal ard la ilaha illahu." Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah kepada kamu sekalian. Ialah Tuhan yang baginya kerajaan, dialah Tuhan yang baginya kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Surah Al-A'raf ayat 158. Kesimpulannya, syahadah yang dimaksudkan Islam ialah pertama, pengakuan tauhid kepada Allah, dan kedua, pengakuan kerasulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengakuan ini wajiblah dibuktikan dengan amal-amal yang diperintahkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak demikian, kosonglah syahadah itu. Okey. Jadi rukun Islam yang pertama ialah
mengucapkan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi apakah itu makna syahadah? Syahadah tu dari segi bahasa bermaksud persaksian. Persaksian. Kalau dari segi istilah, syahadah itu maknanya ialah al-iqraru wal-i'tirafu bil-lisan bima yutabiqu fil qalbi, iaitu al-iqrar, ikrar lah, wal-i'tiraf, pengiktirafan, ikrar dan pengiktirafan bil-lisan dengan perkataan, bima yutabiqu fil qalbi, dengan apa-apa yang bersesuaian di dalam hati. Maksudnya apa yang dipercayai, yang dibenarkan dalam hati, maka itulah yang diikrarkan, yang diiktirafkan dengan perkataan. Sebab apa? Kalaulah kita semata-mata ikrar dan persaksian, pengiktirafan sahaja, orang munafik pun dia bersyahadah juga. Di zaman Nabi SAW, orang munafik itu mereka mengucapkan kalimah syahadah. Mereka bahkan mendirikan salat dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka hanya syahadah, tetapi hanya di mulut saja, tidak bersesuaian dengan apa yang mereka percaya, yang mereka yakini, yang mereka benarkan dalam hati. Maka ini sebenarnya bukanlah syahadah. Bukanlah suatu syahadah dalam erti kata istilah syarak lah, dalam istilah syarak. Sebab apa? Syarak mengatakan syahadah itu ialah iqrar wal i'tiraf bil lisan, dengan apa yang yutabiqu mutabiqan fil qalbi, bersesuaian dengan apa yang telah ada dalam hati. Jadi kalau kita nak susun lah, kalau kita nak susun kita punya gambaran dia lah supaya kita nampak lebih jelas. Okey. Yang pertama sekali ialah yang paling wajib bagi kita ialah ma'rifat. Awal wajibin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Sebab apa? Apabila kita bersyahadah, kita membuat persaksian, dan persaksian itu mestilah bersesuaian dengan apa yang ada dalam hati kita. So, hati kita itu perkara apa yang hati kita benarkan. Jadi hati itu membenarkan, itulah maksud beriman. Itulah maksud beriman. Beriman, percaya, yakin, beriktikad, berpegang teguh, apa sajalah istilah dia. Iaitu membenarkan. Membenarkan dan diiringi dengan tunduk dan patuh. Tunduk, patuh. Membenarkan, tunduk dan patuh di dalam hati. Jadi apabila kita membenarkan dalam hati diiringi dengan tunduk dan patuh, itulah makna iman. Itulah makna iman. Sebab iman itu tasdik bil qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid darurah. Iman itu membenarkan di dalam hati apa yang dibenarkan, segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui secara daruri, secara pasti, secara mudah, secara jelas. Perkara apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Nabi membawa bahawa Nabi memberitahu kepada umatnya bahawa, wahai manusia, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Satu, Nabi membawa tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kemudian Nabi memberitahu bahawa kenapa Allah itu dialah Tuhan yang sebenarnya, kerana dialah yang menciptakan segala-galanya di langit dan di bumi dan apa-apa yang berada di antaranya. Jadi dialah pencipta langit, dialah pencipta bumi, dialah pencipta segala isi langit dan bumi. Segala perkara yang berlaku di alam semesta ni di bawah kehendak dia, di dalam pengetahuan dia, di bawah kekuasaan dia, di bawah pentadbiran dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itu yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asas bagi agama kita.
Dan setelah itu Rasulullah memberitahu juga bahawa aku ini adalah utusan Allah. Aku ini adalah seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah kepada kamu, dan akulah nabi yang terakhir, tidak akan ada nabi lagi setelah aku. Kemudian Nabi juga memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kamu untuk kamu solat fardu 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, zakat jika sekiranya harta kamu sampai kepada haul dan nisabnya. Kemudian haji jika ada kemampuan untuk pergi ke Baitullah. Kemudian kamu diharamkan, dilarang untuk kamu membunuh, berzina, merompak, mencuri, berjudi, riba, rasuah dan sebagainya. Itu yang diberitahu oleh Rasulullah. Jadi ada perkara-perkara yang semua orang Islam tahu. Semua orang Islam, kita kata 99% orang Islam tahu, bahkan mungkin orang bukan Islam pun tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara itulah yang perlu kita benarkan. Perlu kita tasdikkan, perlu kita percaya, perlu kita yakini 100%, perlu kita berpegang teguh dengannya. Itu namanya tasdik. Jadi semua perkara tadi dipanggil ma'rifat, sama ada ma'rifatullah ataupun ma'rifatu ahkamillah. Mengenal Allah dan Rasulnya dan mengetahui segala hukum-hukum Allah. Maka daripada mana datangnya ma'rifat tentang Allah, Rasul dan hukum-hukumnya? Iaitu dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan mempelajari. Dengan kita mempelajari. Tanpa kita mempelajari, macam mana kita nak tahu? Sebab tu pertama sekali turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh kita baca, suruh kita belajar. Maksud baca tu pun adalah suatu wasilah, satu perantara untuk kita mendapatkan ilmu. Walaupun macam-macam cara lah kita boleh dapat ilmu, tetapi yang commonnya, yang masyhurnya Iqra itu menyuruh kita membaca, bermakna kita kena ilmu dulu. Apa-apa pun ilmu dulu. Kita perlu mendapatkan ilmu dulu, idrak dulu, sama ada dengan jalan nazar, dengan jalan ta'lim, dengan jalan iqra, dengan jalan apa saja untuk mendapatkan ilmu. Setelah dapat ilmu, ataupun kita panggil ma'rifat, samalah. Biasanya kalau bab ketuhanan akan dipanggil ma'rifat, ilmu-ilmu tentang ketuhanan ini dipanggil ma'rifat. Dan ilmu-ilmu tentang hukum hakam Allah itu dipanggil ilmu lah, fiqah atau aqidah. Jadi kita kena tahu dulu. Bila kita sudah ada makrifat, ada ilmu, baru kita benarkan. Takkan kita nak membenarkan benda yang kita belum tahu. Kita takkan benarkan benda yang belum tahu. Kita tak mungkin seseorang tu membenarkan sesuatu perkara tapi dia pun tak tahu apa benda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuntutan pertama kita kena belajar dulu, kena tahu dulu. Benda apa yang wajib kita tahu yang paling penting tentang Allah. Ini belajar sifat 20 tu antara yang paling ringkas, untuk mengenal Allah. Belajar tentang sifat Rasul. Kemudian belajar tentang hukum-hukum Allah yang wajib, yang fardu ain. Kemudian tahu tentang hukum-hukum yang haram yang disepakati. Itu yang dipanggil ma'ulima minad-din bid-darurah. Benda yang diketahui dalam agama secara pasti, secara mudah. Semua orang Islam tahu. Tak ada orang, kecuali orang mungkin baru masuk Islam ataupun dia duduk jauh dalam hutan, jauh daripada ulama, mungkin. Dia mungkin tak tahu. Sembahyang 5 waktu wajib, siapa yang tak tahu? Islam mana yang tak tahu? Orang bukan Islam pun dia tahu. Itu Islam punya kewajipan. Jadi tertibnya, susunannya ialah kita ada ilmu, ada makrifat, kita tasdikkan ilmu dan makrifat itu, iaitu beriman, percaya, yakin, i'tiqad. Kemudian kita ikrarlah dengan lisan kita, dengan lidah kita, kita i'tiraf dengan lisan kita apa yang telah kita imankan dalam hati. So bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maknanya ada seluruh Islam itu terkandung di bawah dua kalimah syahadah tersebut. Sebab apa? Apabila kita kata tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Disembah tu maksudnya ditaati, dituruti segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Itu maknanya kita bersyahadah bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan selain. Kita mengaku dia Tuhan tapi kita langgar perintah dia. Macam mana tu? Tu pengakuan palsu nama dia.
Kita mengaku dia Tuhan, kita mengaku tidak ada Tuhan selain dia, kita akui bahawa dia telah menurunkan hukum-hukum dia kepada kita, dia memerintahkan kita sekian, dia melarang kita sekian. Kemudian yang membawa perintahnya itu, yang menjadi utusannya itu, yang menyampaikan segala perkara dia itu ialah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia sebagai Rasul, utusan yang menyampaikan hukum-hukum Allah kepada kita. So kita kena tunduk dan patuh dan ikut. Jadi sebenarnya bila kita bersyahadah itu seolah-olah kita sudah mengaku segala perkara. Jadi dalam kalimah syahadah itu terkumpullah segala akidah, segala fiqah, semuanya sudah terkumpul di bawah kalimah syahadah. Ialah macam orang tu akad nikah kan, contohnya akad nikah. Waktu apabila wali ataupun qadi wakil sebagai kepada wali itu, aku nikahkan di kau dengan fulanah binti fulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Lepas tu dia pun jawab, aku terima nikahnya fulana, aku terima nikah fulana binti fulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Sah. Lafaz dia tu nikah, terima nikah je. Tapi kewajipan yang apa maksud dia menerima nikah tu apa maksud? Wajib wajib bayar mahar, bayar mas kahwin, wajib bayar nafkah harian, makanan, tempat tinggal, pakaian, perlindungan. Wajib kena mengajar isteri fardu ain, wajib kena mentarbiah isteri. Walaupun lafaz dia simple ya, aku terima nikah je. Tapi di sebalik lafaz itu, ijab dan kabul itu makna yang besar. Begitu juga dua kalimah syahadah. Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah tu, kita sudah berikrar untuk melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan, mengikut cara yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syahadah. Syahadah tu besar makna dia, bukan sekadar mengaku kosong je. So turutan dia, syahadah itu iaitu pengakuan ataupun ikrar atau pengiktirafan yang dilakukan oleh lisan kita, lidah kita terhadap apa yang telah kita makrifatkan, apa yang kita benarkan dalam hati kita. Iaitu apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita percaya dalam hati. Apa benda yang kita percaya? Itu segala makrifat yang berkaitan dengan Allah dan Rasul dan berukun iman, dan segala ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam, fiqah dan tasawuf. Itu dia punya susunan dia. Tak mungkin seorang tu berikrar tapi dia tak membenarkan, maknanya itu munafik. Mulut cakap lain, hati tak benarkan, hati mendustakan, itu munafik. Dan ataupun dia ikrar, dia percaya tapi tak ada benda yang dia tak tahu apa benda yang dia benarkan. Dia membenarkan atau mentasdikkan di dalam hati benda yang dia sendiri tak tahu, mustahil. Apa yang dia percaya, dia beriman, yang dia tasdikkan, dia benarkan itu ialah makrifat dengan ilmu. Makrifatullah dengan makrifatul Rasul, dan juga makrifatul ahkamil aqaid lah. Maknanya makrifat terhadap segala hukum-hukum akidah dan ilmu tentang segala hukum-hukum dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta larangannya. Itu yang dibenarkan. So, diimani, kemudian dia lafazkan sebagai bukti, sebab iman dalam hati siapa tahu. Kan? So nak membuktikan bahawa kita ni beriman, kita betul-betul adalah Islam, Muslim, Mukmin, dilafazkan syahadah. Bukan setakat itu saja, nanti kita kena laksanakanlah kewajipan kita, tunaikan secara praktikal, iaitu solat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, zakat, kalau cukup haul dan nisa, haji jika mampu, serta hukum-hukum yang lain. Bahkan kita ada larangan yang wajib kita tinggalkan kan, bunuh, merompak, mencuri, berzina, berjudi, minum arak dan sebagainya, wajib ditinggalkan. Itu makna kalimah syahadah. Jadi sebab tu kita setiap kali kita semayang, kita kena syahadah. Mak lipat satu lagi, bang lepat. Dia mak lipat, satu lagi bang lepat. Dia ada satu sekarang bang lepat, ataupun nak panggil abang ke, tak panggil pakcik, tak tahu lah, pakcik lepat. Satu seorang lagi. So itu makna syahadah. Kalau tuan-tuan masih ingat lah kalau tuan-tuan masih ingat ketika kita belajar kitab Matan Ummul Barahin, masa kita belajar kitab Matan Ummul Barahin awal-awal, kitab kecil je, betul kita pernah ulang lagi sekali.
Dan insya-Allah dalam Kifayatul Awam pun ada juga nanti last sekali, iaitu pembahasan tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Di bawah makna ilah itulah terkandungnya sifat-sifat Allah Ta'ala, khususnya sifat-sifat 20. Dan dia di bawah makna Muhammad Rasulullah itulah tersimpannya makna sifat-sifat yang wajib dan mustahil serta harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan para nabi yang lain. Itu nanti kita bahas dalam akidah lah. Dia ada pembahasan lagi tentang syahadah. Kita bahas dalam akidah ni, kita ulang-ulang sikit je lah. Iaitu apabila seseorang itu dia dilahirkan di dalam keluarga Islam, maka dia dihukumi sebagai Islam lah. Kalau mak ayah di Islam, dilahir dalam keluarga Islam, dia automatik dia dihukumi sebagai Islam. Jadi adakah dia perlu bersyahadah? Maknanya adakah dia perlu bersyahadah untuk menunjukkan dia Islam? Dalam mazhab Syafi'i kita kata tak wajib lah. Maksudnya dia tak wajib, ketika dia balik saja dia pun bersyahadah. Dia sudah pun Islam. Bila dia lahir dan keluarga Islam, dia sudah pun dihukumi Islam. Itu yang PRUU apa benda tu, nak mengubah bahawa budak yang bawah 17 tu jangan dibubuh Islam lah, biar dia pilih sendiri bila dah umur 17. Itu mengarut lah tu. Itu menyalahi hukum Islam tu, dah melampau tu. Dalam Islam, seorang yang lahir dalam keluarga Islam, automatik dia dihukumi sebagai mukmin Muslim. Tak ada syarat dia bersyahadah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki ada satu qaul mengatakan wajib dia bersyahadah seumur hidup sekurang-kurang sekali. Tapi kita kata dalam mazhab Syafi'i, dalam semayang tu kan ada rukun semayang tasyahud. Rukun semayang tasyahud dalam tahiyat awal, tahiyat akhir tu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di situ sudah pun ada syahadah 5 kali sehari kita bersyahadah. Termasuk tahiyat awal, maka Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ada tahiyat tambah lagi, maknanya 9 kali. Itu belum lagi azan kan. Orang yang azan Bilal. Bilal ni sentiasa bila dia azan, dia iqamah, maka dia akan dalam azan iqamah tu 2 kali kan dia syahadah. Iqamah syahadah lagi. Lepas tu semayang sunat syahadah lagi kan. Apalagi kalau orang tu sentiasa berzikir kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya 10 Muhammad Rasulullah ataupun masalah internet. Minta maaf banyak, internet tak berapa nak cantik lah. Kita ada soalan ni. Ini kalau Sufi tanya ni, payah sikit jawab ni. Kita bermula dengan mempelajari ilmu tauhid secara asal dengan pendekatan nazari yang disusun oleh sama ada golongan Asy'ariyah ataupun golongan Al-Maturidiyah. Adakah tauhid syuhudi yang disusun oleh para ulama Sufi perlu dipelajari atau hanya sekadar pilihan? Sebab pandangan Raja Ahmad Mukhrim mengatakan bahawa tauhid syuhudi adalah sebahagian peninggalan Rasulullah kepada kita. Mohon pendapat dan penjelasan daripada anak yang fakir. Kita kena secara mudahnya kita kena faham bahawa syurga itu ada banyak tingkatan. Syurga itu ada banyak tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus itu bukan satu, bahkan banyak. Dan syurga Firdaus yang paling tinggi sekali adalah syurga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syurga nabi-nabi ulul azmi, kemudian syurga rasul-rasul ulul azmi, kemudian rasul-rasul yang lain, kemudian baru nabi-nabi, kemudian baru para siddiqin, syuhada, salihin dan seterusnya. Antara manusia yang bukan nabi, bukan rasul, yang paling tinggi syurganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan seterusnya lah.
Dan yang paling akhir sekali tingkatan syurga ialah orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka Jahannam. Ma'amila khairan qattu, sedikit pun tak pernah buat satu amalan baik pun di dunia, tetapi fi qalbihi misqalu zarratin min iman, misqalu habbatin min khardalin minal iman, dalam riwayat Bukhari. Dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, akan dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan hitam legam, rentung, hangus, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan, akan dimandikan, tumbuhlah jasadnya yang baru seperti permata lu'lu', dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang saiznya 10 kali dunia. 10 kali dunia. So kita faham daripada situ bahawa ada tingkatan-tingkatannya. So manusia ni ada tingkatan-tingkatannya. Jadi bayangkanlah orang itu iman sebesar zarrah. Iman sebesar zarrah seperti, atau dalam riwayat kata sebesar biji sawi. Ma'amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun. Jangankan tauhid syuhudi, satu amalan pun tak pernah buat. Tapi dalam hati kecilnya ada iman sebesar biji sawi, sebesar zarrah kepada Allah Ta'ala. Itu pun dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Yang akan kekal dalam neraka ni orang yang langsung tak ada iman dalam hati dia. So kita dah, dari situ kita dah dapat tahu dah. So kalau maknanya tidak ada istilahnya tauhid syuhudi ke apa ke, itu terpulang lah. Itu nama-nama yang diberikan oleh para ahli sufi. Tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam keimanan, dalam ketauhidan, dalam keimanan. So memang ada tingkatan tersebut. Tapi kita kena tahu yang dituntut oleh agama kita sekurang-kurangnya apa. Sekurang-kurangnya yang dituntut oleh agama kita apa dia? Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, ada menceritakan tentang satu orang datang jumpa Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Rasulullah beritahu, Islam ialah kau mengucap 2 syahadah. Lepas tu, apa itu iman? Iman tu kau percaya kepada Allah apa semua. Kemudian tanya, apakah kewajipan aku? Rasulullah kata, Allah Ta'ala telah mewajibkan kita semayang 5 waktu sehari semalam. Ada tak lebih daripada tu? Rasulullah kata tak ada, kecuali semayang-semayang sunat. Kemudian ditanya lagi, ada lagi kewajipan? Rasulullah, ya, puasa Ramadan, sebulan Ramadan. Ada tak puasa lain? Kata tak ada, kecuali puasa sunat. Okay. Kemudian Nabi kata kau kena bayar zakat. Kalau ada cukup haul nisab, kena bayar zakat. Ada lebih daripada tu? Tak ada, kecuali sedekah sunat, haji dan sebagainya. Dan dia kata, demi Allah aku tidak akan menambah dan mengurangi apa yang telah diberitahu oleh aku. Maksudnya dia kata dia akan buat apa yang Rasulullah suruh, tak tambah tak lebih. Maksudnya semayang 5 waktu je, tak kurang tak lebih. Semayang sunat semua tak buat, dan fardu tak akan dikurangi. Begitu juga puasa, zakat dan sebagainya. Maka Nabi kata, sadaqah in aflaha. Aflaha in sadaqah, terbalik. Aflaha in sadaqah. Nabi kata dia akan berjaya kalau dia benar apa yang dia kata tu. Maksudnya dia hanya amalkan solat 5 waktu saja. Tak ada lebih, tak ada sembahyang semua, tak ada. Atau Ramadan, puasa Ramadan penuh saja, tak ada tinggal-tinggal dan tak ada lebih-lebih puasa sunat. Maka Nabi kata aflaha in sadaqah. Dia berjaya kalau dia benar apa yang dia kata tu. So itu basic, itu yang agama kita tuntut, basic. Tapi kalau kita nak tingkatkan, kita nak meningkatkan diri kita kepada tingkatan yang lebih tinggi, kerana kita tahu syurga itu ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, maka kita usahalah. Tak kira istilah dia tu tauhid, tauhid akli ke, tauhid burhani ke, makrifat burhani ke, makrifat syuhudi ke, makrifat qalbiyah ke, apalah istilah dia sufi-sufi bagi ni. Maksudnya setiap perkara ada peningkatan dia, Yang pertama peningkatan dari sudut akidah, yang kedua peningkatan dari sudut fiqh. Maksud dari sudut akidah itu keyakinan tu bertambah. Dari sudut fiqh tu maksudnya amalan kita bertambah. Jadi dua-dua tu saling talazum antara satu sama lain. Apabila kita memperbanyakkan amalan kita, keimanan kita pun akan bertambah. Dan iman kita bertambah, amalan pun akan bertambah. Amalan kita automatik akan bertambah. Sebab semua para wali semayang memang kita tak boleh nak petikai kan, tak boleh nak ikut, tak boleh nak contoh semayang-semayang dia orang.
puasa-puasa dia orang, sedekah-sedekah dia orang. Kita tak boleh nak lawan wali-wali ni. Wali-wali ni bukan teori saja, tauhid syuhudi lah, itulah, ini. Semayang tak juga, semayang sunat tak juga, Quran tak baca juga. Zaman sekarang ni semua mengarut je, jangan percaya. Zaman sekarang ni teori lebih. Semayang 5 waktu pun lintang pukang. Semayang berjemaah pun tak nak, semayang kat rumah. Lepas tu bahas tinggi-tinggi, tauhid syuhudi lah, tauhid makam tu, makam fana. Itu semua tertipu dengan teori-teori saja. Junaid al-Baghdadi kata, tasawuf ni bukan qil wal qal. Tasawuf ni bukanlah qil wal qal. Itu, ini, teori-teori tu, makam ni, ahwal, tanazzulat, apa segala macam. Itu semua bohong je. Kalau orang betul-betul dia meningkat dia punya martabat dia di sisi Allah, pasti iman dia meningkat, pasti amalan dia meningkat. Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Siapa yang boleh lawan Nabi? So Nabi yang dah maksum, dah diampuni pun semayang bengkak-bengkak kaki, engkau tidur bengkak-bengkak mata. Tidur sampai bengkak-bengkak mata. Nabi ni semayang sampai bengkak-bengkak kaki, kita tidur sampai bengkak-bengkak mata. Lepas tu cerita tauhid sufi, tauhid syuhudi, makam fana fi afal, fana fi sifat. Cerita je lebih. Itu pun bohong semua tu. Tak payah. Kita belajar basic tauhid, lepas tu kita amalkan. Nanti dengan sendirinya nanti tengok perubahan yang akan berlaku dalam diri kita. Kita kena bermujahadah, bersusah payah. Amalan itulah mujahadahnya, susah payahnya. Nak buat apa lagi? Nak dapat tauhid syuhudi macam mana? Kalau tidur je, malam tidur mata sampai bengkak-bengkak. Macam mana Nabi buat apa? Nabi sahabat apa yang mereka buat sehingga mereka tinggi kedudukan dia? Setinggi-tinggi wali lah, katalah Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia pun tak boleh lawan tak hidung sahabat. Sahabat Nabi punya taraf. Sahabat Nabi pun dia tak ada tauhid syuhudi ke, makam fana ke, tak ada. Sahabat Nabi pengorbanan. Mereka membuat pengorbanan untuk agama Allah. Bermujahadah, bersusah payah mendakwahkan agama Allah, mempertahankan Islam, pergi perang, pergi dakwah, kemudian mengajar orang ilmu. Dan mereka beramal juga. Abu Hurairah istighfar satu hari 12,000 kali. Kita istighfar satu hari berapa kali? 12 kali pun susah. Itu baru betul. Ini dah cerita panjang, tauhid sufi, tauhid syuhudi, bla bla bla. Tapi tengok semayang tak juga. Semayang pun lintang pukang. Tengok ajak semayang pun tak apa-apa. Jalan lu. Apa? Dia... Jadi bila kita katakan, oh mesti kita kena capai kepada tauhid syuhudi. Apa cara nak capai, nak tanya? Kalau orang tu semayang 5 waktu pun tak boleh jaga, semayang-semayang Qabliyah Ba'diyah pun tak boleh jaga, semayang-semayang witir tahajud pun tak boleh jaga, puasa-puasa sunat pun tak boleh jaga, zikir-zikir Quran, tuntutan Quran satu paling kurang 6 bulan sekali khatam pun tak boleh jaga, zikir-zikir basic pun tak boleh jaga, zikir lepas solat pun cabut, Assalamualaikum cabut, Assalamualaikum cabut, nak zikir 33 kali tu pun malas. Lepas tu nak cerita tauhid syuhudi, makam fana, makam ma'rifah, makam musyahadah, makam muraqabah, bohong semua tu. Teori je lebih. Nak tunjuk kata dia kuasai teori ni, hebat lah kalau macam lepat kan. Cerita pasal teori ma'rifat, orang dengar cerita meleleh. Membayang pun tidak. Apa tu? Dia tak ada istilah, jangan tertipu dengan istilah-istilah makam-makam sufi lah apa semua ni. Usahakan dulu rukun iman, rukun Islam tu dengan betul. InsyaAllah dia akan meningkat sampai ke makam ihsan. Itu je. Semayang kalau boleh jaga, nak jaga semayang 5 waktu berjemaah awal waktu bukan senang. Nak jaga Qabliyah Ba'diyah bukan senang. Buatlah. Buat tu dulu, baru nampak peningkatan diri tu. Allah kan bagilah. Ma'rifat ni Allah bagi. Ma'rifat apa kasyaf ke wali ke apa Allah bagi. So kita kena usaha. Puasa macam mana kita puasa, tengok. Puasa Khamis ni kami ada buat. Quran baca satu hari berapa muka surat. Ada khatam 6 bulan sekali khatam. Tahajud ada bangun berapa rakaat. Witir ada buat. Duha ada buat. Ada bantu orang miskin, bantu orang susah, bantu jiran yang susah. Adakah majlis ilmu banyak mana kita belajar. Itu je Islam. Islam mudah je. Islam buat tu sungguh-sungguh. Ini tak buat pun tak tengok.
Tapi cerita kan tinggi-tinggi makam tu, makam ni. Itu jangan tertipu lah. Kita buat dulu yang basic. Sampai tahap di kita kan tahu, ya apa lagi yang aku tak buat? Apa yang Nabi ajar, yang apa lagi yang belum aku buat? Try lah buat, bengkak-bengkak kaki semayang cukup lah. Nabi sabit dalam Sahih Bukhari, Muslim, Nabi semayang bengkak-bengkak kaki, baca 5 juzuk Quran. Try lah buat. Cuba try buat tengok. Tak payahlah makam-makam syuhudi, makam-makam apa semua. Itu semua istilah-istilah. Dia akhirnya kembali kepada apa? Okay, macam mana nak capai tahap tu? Sebab Nabi semayang bengkak-bengkak kaki lah dapat makam syuhudi tu. Kita semayang, kita tidur bengkak-bengkak mata. Lepas tu cerita pasal makam-makam ni. Tak payah. Zaman sekarang lah, bagi saya zaman sekarang ni cukup kita jaga yang basic. Iman pun dah tercabut dah zaman sekarang ni. Semayang pun dah tak boleh dah. Semayang dah kena, nak pergi semayang pun dah kena syarat wajib semayang yang ke-6 iaitu 2 dos. Syarat wajib semayang di masjid sekarang 2 dos. Besok dia buat lagi macam-macam. Hari ni dia boleh buat, lagi besok macam-macam dia boleh buat lagi. Jadi sekarang ni yang rukun Islam pun dah goyang dah. Ini nak cerita tauhid syuhudi, tauhid apa. Itu cerita-cerita dululah. Bukan saya kata tak boleh nak usahakan ke arah tu. Ada orang dia terlupa. Dia nak usahakan kononnya tauhid syuhudi lah, apalah. Tapi dia punya basic pun kita tengok, lintang pukang basic dia ni apa ni? Itu jaga sembahyang 5 waktu sehari semalam, di awal waktu berjemaah. Sekarang ni PKP tak boleh, buat di rumah dengan family, buat dengan anak isteri, buat dengan family di awal waktu, duduk istiqamah, qabliyah ba'diyah yang muakkad, ghairu muakkad, witir, duha, tahajud, bangun sekurang-kurangnya 2, 4, 6, 8 rakaat, witir buat. Baca Quran hari-hari, zikir hari-hari basic yang Nabi ajar pagi petang tu kan, zikir, ya, selawat istighfar 100. Itu dulu buat. Puasa Isnin Khamis, puasa hari putih kan. Baca Quran, satu hari kalau 6 bulan sekali khatam, satu hari 3-4 muka surat lah. Satu hari 4 muka, insya-Allah boleh khatam Quran 6 bulan sekali. Khatam istiqamah, buat istiqamah. Lepas tu amalkan segala adab-adab. Adab tidur, adab makan, adab berziarah, adab semua adab amalkan. Semua doa amalkan. Masuk tanda, keluar tandas. Ada doa je Nabi ajar. Kemudian nak makan, lepas makan, bangun tidur, lepas tidur, naik kenderaan, turun kenderaan, masuk kampung, keluar kampung. Apa semua Nabi ajar, itu kita buat, insya-Allah wali besar. InsyaAllah wali besar, walaupun dia tak tahu apa benda tu, tauhid syuhudi tu apa, muraqabah tu apa, musyahadah tu apa, makam fana' fil af'al, fana' fil zat, fana' fil... Dia tak tahu istilah tu apa pun, insyaAllah jadi wali besar. Itu saya punya pendapat lah. Nak terima, tak nak sudah. Boleh Ini zaman ni nak jaga iman pun susah tau. Bukan zaman dulu boleh lah. Semua zaman dulu tu orang macam saya ni awam. Dari segi ilmu lah. Dari segi ilmu orang macam saya ni macam orang biasa, orang awam. Ulama dulu punya ilmu nah kau macam nak dibandingkan dengan sekarang punya macam langit dengan bumi. Back to the basic, orang kata. Back to the basic. Kenapa? Lebam. Siapa buat? Aja. Nah. Boleh Zainal? InsyaAllah. Pelan-pelan kayu. Ada soalan lain lagi? Ini pembahasan yang kedua tentang mendirikan sembahyang. Cukup ke? Macam mana? Pengurusi? Cukup? Ada soalan lagi? Jadi cukup dulu setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak.
muslimin muslimat, terutamanya sufi wali kita Zainal. Jadi kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.